Tapi tuan, adakah smart saya dalam memilih itu? Tak smart. Ya. Sebab kalau saya sembahyang duha tu manfaat untuk diri saya saja cuma. Orang lain tak dapat kesan dia. So tuan dikasih sekarang, apa yang kita kena pilih? Sesuatu yang akan mendatangkan manfaat. Sebab kata Rasulullah juga, tuan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia, bukan pada diri dia kata. Manusia yang lain. So di sinilah tuan wajib kena jaga. Jangan tuan gara-gara mengajar tak puasa hari ni. Sebab apa dia? Kering air liur saya. Betul lah kan? Tak boleh. Yang wajib kena lepas dulu. Yang sunat ni kena smart. Pilih mana yang mempunyai kesan besar dan kalau boleh lama. Antara tuan amal tuan kena lakukan pada dia pada besar pahala dia, dan satu lagi kalau boleh apa dia? Lama, long term, berterusan. Pilih, cari tu apa yang boleh. Ada soalan Ustaz. Ustaz, dulu saya mengajar juga Ustaz, tapi tak adalah terfikir macam yang Ustaz cakap itu. Setakat mengajar je lah. Cikgu dulu Ustaz, tapi tak ada niat nak dapatkan usaha-usaha macam tu. Macam mana tu Ustaz? Boleh ke nak ditukar niat Ustaz? Macam mana kakak tu? Kan ada kan? Dulu tak ada terfikir tu, sekedar mengajar je lah. Okay. Kalau tuan-puan ikhlas sekedar mengajar dan memberi manfaat kepada murid tuan-puan, bukan gaji hujung bulan tu yang nak diingat. Memang tulus dia mengajar. Ada cikgu-cikgu yang memang tulus tuan-puan. Maka insya-Allah itu Allah tak akan sia-siakan. Allah tak akan sia-siakan. Tetap akan mempunyai nilai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-puan, ada orang memang tuan-puan ketika dia bekerja tersebut, ketika dia mengajar tersebut tuan-puan, habuan itulah yang menjadi landasan awal dia. Atau macam saya ni mengajar tuan-puan, berapa pun nak dapat. Kalau itu dah terdapat tuan-puan. Tapi lepas kita berbuat sungguh tadi tuan-puan, kita dapat habuan dan kita dapat, kita rasa ya Allah, ya Tuhan hargai saya, maka kita rasa berharga apa yang kita sampaikan tu, kita sebut Alhamdulillah tuan-puan. Maka itu tak ada masalah. Ya, dulu sekarang sama juga ni. Dulu dan sekarang guru tetap yang terbaik tuan-puan. Cuma bergantung pada niat. Kenapa dia? Bergantung pada niat. Di mana pun sebenarnya tuan-puan, guru tetap adalah profesi terbaik. Dia akan mendidik. Dia akan mencorakkan. Tadika pun, orang kata tadika berapa sangatlah gaji tuan-puan, tapi mereka lah sebenarnya mencorak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Baik, kita balik. Mana tu? Yang ketiga tuan-puan, iaitu yang ketiga adalah anak soleh. Part ketiga, iaitu anak yang soleh. So tuan-puan dikasihkan, cantiknya adalah kita ada tiga bahagian ni. So tuan-puan ada 3 part nanti. Tutup part ni, buka part tu. Kurang part ni, di sini mula mali kosong. Tu tak sempat dahaga tuan-puan, tak sempat lapar, ada je. Anak soleh tuan-puan dikasih sekarang, dia memang didikan kita. Hasil sebenarnya daripada usaha kita. Kesimpulan daripada semua ini apa tuan-puan dikasih sekarang, tuan-puan jadilah penyebab. Saya sebut tuan-puan Penyebab apa dia? Penyebab
kepada orang menjadi baik juga. Dengan sedekah ini orang beramal, orang beribadah, orang membantu orang lain. Maka tuan-tuan dengan usaha tuan menjadi penyebab kepada orang berjaya, maka tuan dapat. Termasuk nanti. Yes. Yeah. So, tuan dikasih sekalian, yang mana dengan ilmu ni, ini adalah menjadi sebab orang beramal, berbuat baik. Tapi ajar-ajar tuan-tuan, tak seorang pun nak beramal. Kita masuk kanan, keluar kiri, sedihnya. Kita nak sebenarnya sebab kalau tuan dikasih sekalian, tuan dapat mengajarkan sesuatu, ya. Dan orang lepas tu tak beramal, tuan dapat pahala mengajar tadi. Dekat mengajar je lah, dapat. Ya. Tapi kalau sekiranya orang yang kita ajar tersebut beramal dengan apa yang kita ajarkan tu, dia sambung. Dan orang yang apa itu, yang kita ajar tersebut diajar pada orang lain tersebut pun ajarkan balik, beramal pula. Bersama. Multi-level. Yes. Ya, silakan. Tenaga. Itu saya kata tadi, betul. Tak semesti RM1. Yang penting tuan kita menjadi penyebab orang buat kebaikan. Maka saya katakan tuan, jadilah kepada kita dua je. Jadilah kamu pembuat kebaikan atau penyebab kepada pembuat kebaikan. Dan jangan kamu menjadi orang yang pembuat keburukan dan penyebab kepada keburukan. No. Ingat. Senang dia. Apa saya boleh? Jadilah pembuat kebaikan, kita sendiri buat. Atau penyebab kepada orang lain buat kebaikan. Contoh tuan-tuan yang saya, tuan ada rumah. Ada satu program baru-baru ni tuan-tuan. Ustaz, saya tak dapat ikut program Ustaz lah. Tapi rumah saya kosong. Silalah Ustaz guna. Tak apa ke Ustaz? Tak apa, lagilah syok saya. Okey, bagus, alhamdulillah. So tuan-tuan yang saya datang pada program 30 orang. Saya ajar 30 orang. 30 orang ni merasa gembira, merasa dapat manfaat daripada program tersebut, tuan-tuan. Dan berkata kepada tuan rumah tersebut, terima kasihlah puan, bagi kami tempat sehingga kami boleh belajar ni. Kami dapat manfaat dari program ni. Maka tuan rumah kata, iya ke, ruginya saya tak join. Tapi dia sedang tak rugi lagi. Dia masih dapat. Sebab apa? Dia sedang menjadi sebab wujudnya majlis itu. Wujudnya perkara tersebut. So macam itu juga tuan-tuan. Bagi saya lah tuan-tuan yang saya anak soleh. Kadang-kadang tak ada anak kita ambil anak angkat, lalu kita didik anak tersebut menjadi anak yang soleh. Macam mana tu Ustaz? Dia bukan anak saya pun. Tak dapat ke saya pahala menjadi anak yang soleh? Apa jawapan orang? Saya akan katakan InsyaAllah. Ada dulu kita tuan-tuan ya. Sekarang mungkin zaman dah berubah tuan-tuan ya. Sekalian, itu kat kampung saya atau saya dah keluarga kita tuan-tuan ya. Sekalian, biasanya apabila kita ada anak buah tuan-tuan, anak buahnya akan pergi kepada makcik. Dia duduk di rumah makcik. Lalu makcik dia inilah yang akan didik dia. Mak dia sendiri kat kampung, tak didik dia pun. Dan sebenarnya dia berjaya sebab apa? Didikan makcik dia tadi tu. Sebab apa dia kat kampung ada anak yang duduk dengan mak dia betul, tak menjadi anak tersebut. Dan ini yang duduk dengan makcik ni menjadi orang yang berjaya tuan-tuan. Jadi orang pandai, jadi orang yang bermanfaat tuan-tuan. Dan
Kebetulan makcik ni tak ada anak kan. Dia, Ustaz, saya didik anak buah saya cuma Ustaz. Dapat pahala ke tak saya Ustaz? Aku tanya. Aku tanya. InsyaAllah dah dapat. Sebab dia sudah menjadi sebab kepada orang menjadi soleh. Jadi, tuan-tuan dan kasih sekalian, ya, saya cuma dah terlaju dah ni daripada sebenarnya bahagian yang lain ni. Sebab soalan, ya? Okey. Ini, pelajaran lepas, pelajaran akan datang, apa nak cerita ni? Dah cerita. Okey, baik tuan-tuan dan kasih. So cinta pada harta, lupa pada hisab. Cinta pada makhluk, lupa pada Khalik. Tumpang cinta pada makhluk, tumpang kita berpada-pada. Sayang kepada isteri kita, pada pasangan kita, tumpang adalah memang sayang atas landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tinggalkan kita, tumpang dan kasih, dia cari orang lain, tumpang ya, tak apalah. Kita masih ada Allah lagi yang sedia menyayang kita bila-bila mana. Tak apalah kan. Ada orang tumpang sampai bunuh diri, tumpang. Disebabkan apa? Suami dia sayang orang lain. Bagi kita orang beriman pun tak ada masalah, ya kan? Kadang-kadang tuan di dunia ni dah dinampakkan oleh Allah bahawa dia bukan pasangan kita di akhirat. Kita sebenarnya ada yang pasangan dunia akhirat dan ada yang pasangan dunia sahaja. Kalau pasangan dunia saja, tuan di dunia ni dah nampak dah. Kita pergi Mekah, dia pergi London. Ya? Kita pergi Madinah, dia pergi Beijing. Ajak pergi Mekah, Madinah, depan. Tak boleh lah, sibuk, ada kerja outstation. Kita satu boleh kasih sekalian, memang dah destinasi berbeza lah. Dan tunjukkan kepada kita bahawasanya dia selagi di dunia kita taatkan dia, ya, kita berkhidmat untuk dia, ya, tapi kemungkinan besar, minta maaf lah bang, kau bukan pilihanku di akhirat. Saya ada orang lain. Tertanya-tanya tuan dalam majlis ilmu saya, mana kaum lelaki ni? Tapi saya selalu berfikir yang positif. Mungkin mereka sudah puas hati dengan kuliah maghrib. Kuliah maghrib, kuliah subuh. Maka kebetulan mungkin ibu-ibu ni dia dah pergi subuh, dah pergi maghrib. Maka dia cover dengan cara apa dia? Mengisi dengan kuliah duha. Alhamdulillah. Saya selalu positif tuan. Dengan cara tu kita akan sentiasa melihat orang lebih. Ya. Kita kena tengok orang lebih daripada kita tuan. Kita jangan pandang rendah. Makanya saya ingatkan tuan yang datang pergi majlis ilmu ni, jangan mengata orang tak pergi majlis ilmu. Ada orang tuan merasa gah karena hari-hari pergi majlis ilmu. Maka dia akan kata, tengok duduk rumah je. Saya ingatkan, jangan pandang rendah pada orang lain yang tak sama dengan kita. Sebab kita masuk syurga ni beza-beza jalan, beza-beza pintu. Tak satu pintu kita masuk syurga. Ada banyak pintu yang akan menyebabkan kita masuk syurga tuan-tuan. Ya. Barangkali tuan-tuan pintu kita lain lah. Tapi saya takut tuan-tuan dengan cara macam tu tak jadi pintu tertutup jadi dia. Masa kita jadi sombong, mujub jadi tu. Mujub. Takut pintu tertutup.
Allah tak dimasuki oleh orang ada di hatinya kesombongan, keangkuhan, tak masuk surga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, apa yang kita rasa lebih tersebut tuan-tuan kita rasa mungkin itulah cara Allah nak bagi saya jadi baik. Dan orang ni tuan-tuan mungkin ada cara lain dia. Mungkin duduk di rumah tuan-tuan tapi zikir tak berhenti-henti. Dan dia tak pernah mengata orang. Kita ada juga tuan-tuan lepas majlis ini makan kopi, minum, duduk ngopi, duduk minum, nyembang benda lain pula. Habis dah belajar tadi. Wah, okey ya. Dia ada sebelah bulan tu apa cerita? Tak, contoh lah. Tak, bukan orang kat sini ya. Bukan orang kat sini. Orang kat sini bagus-bagus berlaku. Baik-baik semua. InsyaAllah. Tu orang kat kampung saya tu. Sesungguhnya ni kasih sekalian, jangan pandang sebelah mata kepada orang lain. Tetaplah lihat orang lain itu mungkin ada kelebihan daripada kita. Ya. Yang penting kita berusaha. Kalau memang kita rasa tuan-tuan rasa antara yang akan boleh tuan-tuan besarkan paip tuan-tuan adalah melalui sedekah. Besarkan paip tu. Karena memang tak ada anak, ilmu pun tak seberapa. Nak berkongsi, itu tadi tu suruh berdiri je sikit dah menggeletar dah. Nak sebut beberapa ayat tuan-tuan tak satu ayat pun keluar. Ya? Tuan-tuan dikasih sekarang kita kemampuan itu memang kita dapat kurang waktu. Siapa tuan-tuan cari pipe yang satu lagi. Besarkan pipe tu sebesar-besarnya lah. Sehingga tuan-tuan dikasih sekalian kurang yang lain tak ada masalah. Contoh tuan-tuan dikasih sekalian bahawa saya umpama dengan dibandingkan dengan tuan-tuan mungkin kesempatan bersedekah kita saya adalah tuan-tuan lebih banyak peluang sikit. So tuan-tuan dikasih sekalian apa yang saya rasa tuan-tuan bagi saya adalah pipe yang perlu saya usahakan pipe berkongsi ilmu ni. Ya Allah, mudah-mudahan melalui inilah aku akan dapat manfaat dunia akhirat ya Allah. Dan bagi saya tuan-tuan pasal anak tuan-tuan kita tak tahu lagi tu. Itu sangat-sangat subjektif. Yang bagi saya tuan-tuan yang boleh kita kawal adalah yaitu dua pertama tu. Sedekah jariah dengan ilmu yang bermanfaat. Sebab itu adalah wujud pada diri kita. Dia adalah bergantung pada kita. Tapi anak yang soleh tuan-tuan sangat subjektif. Yang mana tuan-tuan sekarang kita nampak bagus bukan main tuan-tuan. Tapi kita tinggal wallahu a'lam bishawab. Kita rasa seronok dah tu. Ada orang tuan seronok anak dia jadi hafiz itu semua. Saya dikabarkan tuan-tuan ada hafiz masuk penjara dia. Ada. Kenapa tak ada? Tuan-tuan dikasih sekalian sangat subjektif sekali pasal anak tu. Sebab melibatkan orang lain, individu lain, jiwa yang lain, bukan jiwa kita. Yang akan menjadi bahagian kita adalah apa? Itu yang dua je saya kata. Yang mana kalau harta sedekah tadi itu adalah daripada harta kita, akan kita apalah nak guna untuk apa? Kita kawan. Ilmu macam tu juga. Apa yang pernah sampai ada dalam kawalan saya. Tapi anak tak tahu lagi. Dan tuan-tuan jangan tuan-tuan merasa sedih pula tuan-tuan dikasihkan. Apabila tuan-tuan didik anak tuan-tuan dengan semestinya, tapi sekarang tak nampak hasil lagi. Sebab ada orang tuan-tuan masa mak ayah dia hidup tuan-tuan tunggang langgang, huru-hara tuan-tuan. Tapi ketika mak bapak dia sudah tiada tuan-tuan, dia sedar. Teringat kata-kata mak tu balik. Terngiang-ngiang kata-kata ayah dia tu balik. Dan nampak balik amal kebaikan yang pernah dilakukan mak ayah dia. Dan dia ingin meniru seperti mana mak ayah dia sudah lakukan dan buat. Ketika itu tuan-tuan, kita dah masuk dalam peran tu, tempat kita, kubur kita. Tengok-tengoklah, tiba-tiba ada pipe turun bawah. Pipe mana ni? Aku rasa prepare dua je cuma. Lagi turun.
anak kamu yang dulu kamu doakan. Ternyata Allah mengabulkan doa kamu selepas kamu mati. Sebab ada doa yang ditundakan kan? Bukan hanya setakat dia tuan-tuan, dia didik anak dia pula. Jadilah orang yang percaya. Saya rasa tuan-tuan itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Ya, InsyaAllah pada kali ini kita akan tutup dengan doa tuan-tuan. Semalam kita ada doa yang tertunda dan kita dapat satu lagi ni tuan-tuan, iaitu doa untuk Arif bin Muhammad semalam, kemudian Syed Fahim bin Syed Ikram, ya, adalah kepada jemaah di sini kerana sudah diuji dengan penyakit tuan-tuan. So mari kita doakan semoga mereka kerana itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi keadaan yang terbaik insyaAllah. Baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.